diberkati lagi diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Pemimpin dan Negara. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pemimpin berintegriti adalah merupakan unsur utama dan berperanan besar dalam membina tingkah laku manusia dan masyarakat. Dan bagaimana sebuah negara dapat diurus dengan teratur, dihormati dan mampu mewariskan legasi baik untuk masa hadapan. Nilai yang baik, yakni mahmudah, akan menampilkan norma dan piawaian tingkah laku yang terbaik dalam kehidupan seorang pemimpin. Pemimpin berintegriti, jujur dan beramanah bukan sahaja akan mengubah lanskap dan ekosistem kehidupan bermasyarakat, akan memacu negara untuk mencapai matlamat yang telah dirangka agar menjadi sebuah negara mampan, stabil, dihormati dan beridentiti. Bukannya sebuah negara yang dikenali dengan kemunafikan, penuh dengan isu dan kontroversi, salah guna kuasa, rasuah, pecah amanah, pengkhianatan, serta adu domba yang merosakkan penjanaan keutuhan dan perpaduan bangsa dan negara. Integriti adalah kepatuhan kepada prinsip-prinsip beragama, nilai dan norma sejagat dan etika yang kuat. Insan terbaik yang sangat kita cintai iaitulah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah menonjolkan dirinya sebagai ikon hamba Allah yang berintegriti tinggi, sehinggalah baginda dikenali dengan gelaran Al-Amin, iaitu yang sangat dipercayai dalam kalangan masyarakat Islam ketika itu. 4 nilai kepribadian dan sifat terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendukung maksud serta menjadi teras kepada nilai integriti, iaitulah siddiq, yakni berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, faqalah, bijaksana. Ianya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitulah bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya, yakni dalam masa susah maupun senang. Nilai integriti adalah merupakan satu komponen pelengkap untuk menjadi ikutan dan pembentukan negara yang bahagia, aman dan makmur, sejahtera hendaknya. Integriti berlandaskan nilai-nilai Islam yang berpaksikan kepada kekuatan akidah, syariah dan akhlak, adalah merupakan penyelesaian terbaik kepada kerosakan dan kemelut yang berlaku dalam diri organisasi dan negara hari ini. Nilai amanah dan ikhlas seseorang pemimpin itu akan membentuk dan melahirkan dasar-dasar negara yang mampu mendukung kepentingan rakyat dan pembangunan negara yang seimbang daripada sudut spiritual maupun fizikalnya. Sebaliknya, pemimpin yang hanya mahukan kuasa dan mencari kekayaan dunia, inilah yang akan menjadi perosak dan pengkhianat kepada rakyat dan negara. Banyak paparan kisah yang mencerminkan kejujuran para nabi dan rasul yang dapat kita teladani dan contohi daripada perjalanan hidup mereka. Antaranya daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisahkan kejujuran dan sifat amanah Nabi Musa alaihi salam, seperti mana yang telah direkodkan menerusi surah Al-Qasas ayat yang ke-26. Firman Allah Subhanahu wa taala, qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan bagi tujuan mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi beramanah. Ayat ini sebenarnya membawa maksud yang sungguh mendalam. Ia bukan saja membuktikan kekuatan dan amanahnya Nabi Musa alaihi salam, tetapi juga menonjolkan sikap kepimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga menonjolkan sikap kepimpinan
kepemimpinan baginda Nabi Musa alaihi salam dalam menyempurnakan tugasan yang diberikan dengan penuh integriti yang tinggi. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sifat amanah dan ikhlas yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin itu merupakan syarat utama ditetapkan oleh agama Islam yang mulia ini agar pemimpin tersebut dapat membimbing masyarakat dan negara ke arah kebaikan. Manfaat atau kebaikannya bukan sahaja dapat diraih oleh diri pemimpin itu sendiri, bahkan oleh masyarakatnya seluruhnya. Selain itu, pembudayaan dan pengamalan nilai amanah dan ikhlas dalam sebuah kepimpinan juga amat dititik beratkan dalam Islam. Sedarlah wahai pemimpin, janganlah kamu menjadi pengkhianat terhadap amanah yang diberikan. Rujuklah daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya pemimpin yang tidak menegakkan nilai integriti, kejujuran dan amanah akan menyebabkan pemimpin itu sendiri akan terjerumus ke dalam aktiviti yang bersifat dengan sifat kemunafikan dan kemaksiatan, seperti mengamalkan amalan rasuah, salah guna kuasa, pecah amanah, dan menyebarkan fitnah yang akan mengakibatkan kerosakan sesebuah kehidupan bermasyarakat serta negara. Amalan ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-16. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira." Dan apabila sampai tempoh kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negara, kami perintahkan terlebih dahulu orang-orang yang melampau dengan kemewahan di antara mereka supaya taat, lalu mereka tetap memilih menderhaka dan melakukan maksiat padanya, maka berhaklah negeri itu dibinasakan, lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya. Lihatlah contoh-contoh yang telah ditampilkan dalam Al-Quran dan juga daripada sirah Rasulullah SAW. Betapa sifat jujur dan amanah itu hendaklah menjadi identiti dan yang sepati dalam diri pemimpin. Pemimpin hendaklah menyalahkan bukan sahaja kelembutan budi bahasanya, tetapi kemuliaan akhlak daripada sudut kejujuran dan keikhlasan, serta boleh diyakini dan dapat dipercayai oleh rakyat, bahkan mengundang kehormatan daripada negara-negara lain di dunia ini. Pada masa yang sama, pemimpin yang jujur lagi amanah pasti seorang pemimpin yang bukan sahaja jujur kepada orang lain, bahkan mereka juga jujur pada diri mereka sendiri. Hadis daripada Ma'qil bin Yasar bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamutu wa huwa ghashun lahum illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang pemimpin memimpin masyarakat muslimin, tidaklah seorang pemimpin memimpin masyarakat muslimin lalu dia meninggal dunia dalam keadaan dia menipu, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan syurga baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muslimin yang dikasihi Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini khatib ingin merumuskan khutbah kepada beberapa intipati, iaitu yang pertama, setiap pemimpin hendaklah bersungguh-sungguh mematuhi dan mengamalkan sifat amanah, jujur dan ikhlas sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang khianat yang keduanya, mereka yang mengkhianat, menipu dan menyalahgunakan kuasa untuk mengumpul kekayaan diri, pasti akan dibenci oleh rakyat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ianya boleh menjahanamkan negara. Yang ketiganya, rosaknya pemimpin, maka rosaklah negara. Ibarat kata pujangga, jika keruh air di hulu, maka keruhlah ia di hilir. Dan yang keempatnya, umat Islam hendaklah menjauhi amalan yang tidak bermoral dan berubahlah untuk berpegang kepada prinsip agama dan nilai etika sejagat, agar kita sama-sama dapat membina sebuah masyarakat yang bermoral dan beretika, sekaligus menjadi negara yang disegani lagi dihormati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Firman Allah, dan sesiapa yang berpaling ingkar daripada ingatan dan petunjuk daripadaku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta padahal aku melihat satu ketika dahulu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah keadaannya. Telah datang ayat-ayat keterangan kami kepada kamu, lalu engkau melupakan serta meninggalkannya, dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan. Surah Taha ayat 124 hingga ayat 126. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصندانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامون سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم ألهم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك بولي عهد سلامور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أجل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat negeri Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak dari umat Islam Selangor. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga akan amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran yang disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Ya Allah, jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Maka adalah dilarang ahli-ahli politik berucap di masjid dan di surau di negeri ini. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadha al-waba' wal bala' wal marda wash-shada'i wal mihan bilutfika ya latif
إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.